واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Fadil Tuan Haji Munir, seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Muhsinin, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini yang sudah tentulah malam-malam yang penuh dengan barakah, kerana kita masih berada dalam bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sudah tentulah dalam bulan-bulan haram ini ada nilai yang tersendiri, dan kita masih berada dalam bulan ini. Moga-moga barakah dan rahmat yang Allah Ta'ala sediakan itu terkena juga dan dapat kepada kita bersama. Apabila kita membicarakan tentang Muharram, maka kita sebenarnya menceritakan tentang sambutan tahun baru Hijrah. Kita bukan menceritakan tentang sambutan bulan Hijrah. Kita menceritakan tentang sambutan tahun baru Hijrah. Kenapa saya katakan kita menceritakan tentang sambutan tahun baru, bukan cerita tentang sambutan bulan Hijrah? Kerana tercatat dalam sejarah dan disepakati oleh semua ulama sejarah bahawa Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Kita cuma menyambut tahun baru Hijrah. Kita bukan menceritakan tentang bulan Hijrah, kerana Nabi seperti yang tercatat dalam sejarah dan diakui oleh semua sejarawan Islam bahawa Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Tapi kenapa dijadikan Muharram itu sebagai kita sambut cerita tentang tahun baru Hijrah? Kerana dia ada banyak sebab. Yang ni semua tuan-tuan tahu. Cuma sebahagian orang dia terkeliru. Bila Muharram, dia ingat Nabi hijrah pada bulan Muharram. Kadang-kadang tahu kan, sebahagian orang terkeliru. Pada zaman Nabi SAW dan sebelum daripada Nabi, masyarakat Arab mereka mempunyai hitungan bulan. Muharram, Safar, dia bukan dihitung oleh orang Islam saja, bahkan sebelum kedatangan Islam, Arab sudah pun ada bulan. Cuma Arab tidak ada tahu. Dia cuma bilang bulan saja. Ini bulan apa? Safar. Ini bulan apa? Rajab. Tahu dan mengikut keadaan. Kalau tahun itu gajah serang Mekah, maka dia mengingati peristiwa itu sebagai tahun gajah. Dinamakan Amul Fil. Sebab apa Amul Fil? Gajah serang Mekah. Tahun kelahiran Nabi. Angka berapa? Tak ada. Kerana hitungan masyarakat Arab pada ketika itu, mungkin kerana terhadnya mereka berada dalam kelompok mereka saja, maka mereka menganggap seolah-olah tahu tak penting, maka dihitung hanyalah bulan. Tidak ada tahu. Tahun ikut sebenar. Kalau tahun itu panjang atau tahun itu panas, maka dinamakan tahun kepanasan. Kalau tahun itu sejuk terlampau, tahun kesejukan. Kalau tahun itu durian mangkak semua, tahun durian kemangkaran. Contohlah, maka dia tengok, dia mengingat satu-satu tahun itu berdasarkan peristiwa. Adapun Rum, Parsi, kerajaan Dahulu Mesir, mereka ada hitungan tahun. Rum, kerana mereka Masihi, maka menjadikan tahun kelahiran Isa AS sebagai kiraan tahun mereka. Sehinggalah zaman Nabi, sepanjang Nabi duduk di Mekah, Nabi duduk di Madinah, tidak ada hitungan tahun. Kerana mungkin zaman itu Nabi, kerana kita kena faham, Nabi SAW dia selain daripada dia selaku pemerintah, dia adalah Nabi. Maka mungkin dalam sebahagian tindak tanduk pemerintahan Nabi yang kita rasa kenapa dia tak buat ni, kemungkinan kerana dia Nabi. Dia ada satu benda lain, satu istimewa lain yang dia boleh uruskan atas kapasiti dia sebagai Nabi. Tapi bila Nabi dah wafat, digantikan oleh khalifah lain, maka khalifah lain dia menguruskan manusia ini atas kapasiti dia sebagai pemimpin. Dia bukan Nabi. Maka cara pentadbiran sudah tentu berbeza. Nabi mungkin zaman dia lihat tidak perlu untuk hitungan tahun, ataupun Nabi tadbir berdasarkan kepada dia adalah Nabi.
Bila sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar ada perintah 2 tahun lebih sedikit. Sudah tentu nak buat banyak perubahan, tak mampu. 2 tahun lebih sikit. Satu tempoh yang tak sampai setengah penggal pun tak sampai. 2 tahun lebih sikit. Kalau tak silap saya 2 tahun 3 bulan. Itulah tempoh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lebih lagi dalam keadaan ketika dia ambil alih itu berlaku beberapa isu besar. Berlaku gejala riddah, murtad yang menyebabkan tumpuan untuk mengembangkan Islam dan memperbaiki beberapa sistem-sistem lain tak dapat diberikan tumpuan. Dia kena tumpu kepada nak memerangi golongan murtad. Maka 2 tahun 3 bulan Abu Bakar perintah, tak banyak perubahan-perubahan yang dasar yang berlaku, khususnya berkaitan dengan sistem pentadbiran. Bila sampai zaman Umar Al-Khattab, Umar adalah seorang tokoh yang cukup bijak dalam berpolitik, cukup bijak dalam pentadbiran. Ditambah dengan tempoh pemerintahan yang agak panjang, 12 tahun, maka banyak benda dia boleh buat. Ketika itu Islam tersebar luas. Islam telah sampai ke Parsi dalam peristiwa Qadisiyah. Islam telah pun menjejakkan kaki ke Rom. Islam telah berjaya sampai ke Afrika. Dan Islam banyak menguasai dunia zaman itu. Bila Islam makin tersebar, hubungan antara bangsa sudah tentu semakin kuat. Surat menyurat perlu untuk sampai kepada orang yang duduk di Rom, orang yang duduk di Parsi. Ada pentadbiran berpusat di Madinah. Surat menyurat sudah tentu perlu kepada tarikh. Karena kalau 13 Ramadan tahun tak ada, sampai dia pada tahun bila ni, tahun gajah dulu nama orang. Maka ketika itulah timbulnya idea daripada Umar Al-Khattab sendiri untuk mewujudkan satu hitungan, satu kalender, satu tahun yang boleh dijadikan panduan kepada orang-orang Islam. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, ahli syura, syura hijab, kita nak jadikan tahun. Cadangan Umar disetujui. Cuma bincang pula nak cari peristiwa apa sebagai ukuran untuk kita bilang. Kalau Masihi, dia kira tahun kelahiran Nabi Isa. Kita nak kira apa? Nak ambil sempurna apa? Nak jadi tahun ni? Keluarlah berbagai-bagai cadangan. Antara cadangan, dijadikan tahun kelahiran Nabi SAW untuk dijadikan hitungan tahun Islam. Umar tolak. Umar tolak dan Umar tak setuju terus. Seorang tokoh daripada Iraq, nama dia apa? Saya lupa. Dia tulis di antara sebab Umar tolak cadangan menjadikan tahun kelahiran Nabi Muhammad sebagai hitungan tahun Islam adalah kerana Umar tak mau sama dengan orang-orang Kristian. Kerana Rom ketika itu menggunakan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai hitungan tahun. Kalau Islam terima juga tahun hitungan Nabi kelahiran Muhammad sebagai hitungan tahun, sama. Umar tak mau sama. Umar tak mau sama. Maka Umar tolak cadangan. Ada lagi pandangan di kalangan sahabat, kita jadikan perang Badar. Umar tolak. Kita jadi tolak, semua tolak. Sebab tolak dengan hujah. Umar bukan tolak tu, dengar dulu pandangan hujah, kemudian Umar kata tak sesuai. Sehinggalah cadangan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar sendiri menjadikan hijrah, peristiwa hijrah sebagai satu kayu ukur ataupun satu peristiwa yang dijadikan sebagai hitungan kepada kelima Islam. Dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar, antara lain signifikan yang terdapat dalam peristiwa hijrah ini cukup besar. Kerana dia merupakan titik tolak terhadap perkembangan Islam dan terbentuknya satu pemerintahan Islam yang digagaskan oleh Nabi SAW, menyebabkan sahabat semua setuju. Majlis syura yang ada waktu itu setuju dengan pandangan Umar Al-Khattab. Jadi ini asal usul muncul peristiwa yang dikatakan tahun baru hijrah, bila disepakati oleh sahabat menjadikan dia sebagai hijrah. Atau dalam perbincangan itu ada kalangan sahabat yang mengeluarkan kita jadikan sebagai bulan Ramadan, bulan pertama. Sebab dia bodoh ada bulan, ada putar 12 bulan. Tapi tahu tak boleh kita pindah Ramadan bulan pertama. Mereka tak setuju.
Muharram dikekalkan sebagai bulan pertama. Kerana apa? Umar kata, bila orang balik daripada haji, mana selesai satu rukun besar, satu perhimpunan besar, mula kalender baru. Sampailah kepada peristiwa haji. Maka Muharram dikekalkan sebagai bulan pertama dalam kalender Islam, dan hijrah dipilih sebagai tema untuk dijadikan hitungan kepada kalender Islam. Itu sejarahnya. Kenapa kita sambut Muharram ni, kita kait dengan peristiwa hijrah? Sebab ini tahu ulang tahun, makna sambutan tahun baru Islam. Adapun peristiwa hijrah, dia bukan berlaku pada bulan Muharram, bahkan dia berlaku pada bulan Rabiul Awwal, seperti yang dicatat oleh banyak ulama. Hatta saya rasa tak ada khilaf di kalangan ulama, dia berlaku pada bulan Rabiul Awwal. Kita baca dalam kitab Al-Khaitul Mahtum, kita baca dalam kitab Syekh Sirah Al-Buti, dan beberapa kitab-kitab sirah lain, hampir sepakat. Dan saya rasa tak ada khilaf, semua sepakat menyatakan dia berlaku dalam bulan Rabiul Awwal. Semua tarikhnya sebahagian kata 8, sebahagian kata 12, dan berbagai-bagai lagi pandangan. Jadi itu cerita apa yang kita nak kena, bukan kata tak tahu, kadang-kadang kita tersilap. Kita tersilap, kita menyatakan bulan Muharram ni kita sambut peristiwa hijrah. Tidak, kita sambut tahun baru hijrah. Tapi salah tak nak cerita hijrah? Tak salah. Bahkan bila kita sambut tahun baru hijrah, itulah yang kena kita cerita tentang hijrah Nabi SAW. Malam ni, dalam masa yang ringkas ini, insya-Allah saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa iktibar, beberapa pengajaran, beberapa ibrah, pedoman yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah, kita pakai sebagai panduan dalam kehidupan kita. Saya tak cerita peristiwa hijrah, tak cerita in detail, kerana sejarah ni benda dah berlalu, dan benda tu macam tu, dia tak berubah. Yang berubah adalah pengajaran, yang berubah adalah iktibar yang boleh kita ambil dan kita sudut, kita jadikan panduan. Peristiwa tak berubah. Nabi berhijrah dari mana, Nabi pergi mana, Nabi ikut jalan mana, Nabi pergi dengan siapa, sudah berlaku. Panggillah siapa cerita pun, benda tu. Tapi iktibar, apa yang berlaku ni yang boleh kita ambil panduan dan pedoman dalam kehidupan, yang tu yang perlu untuk kita apabila kita mendampingi pengajian sirah-sirah Nabi SAW. Cerita Maulid kah? Cerita Isra Mi'raj kah? Cerita sama? Pengajaran mungkin berbeza. Mungkin dari sudut pandang ni kita nampak satu pengajaran. Kita tengok dari sudut lain pula, kita nampak pengajaran lain. Jika ada cerita benda yang sama. Tentu sekalian, yang pertama pengajaran yang di antara pengajaran peristiwa hijrah yang pertama sekali adalah bagaimana Nabi telah menunjukkan kepada kita apabila kita nak melakukan sesuatu benda dan apabila kita nak mencapai sesuatu perkara, kita tidak dapat tidak kena lalui asbab. Kena mengambil sebab. Sunnatullah. Nak mencapai sesuatu perkara, kita kena mengambil sebab dan buat benda. Tak boleh kita duduk mengharapkan taufik Allah Ta'ala bagi perkara itu. Al-Quran menjelaskan ketika memerintahkan kepada kita ayat berjihad, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan hendaklah kamu persiapkan segala sesuatu. Allah Ta'ala tak kata pergi berang, Islam mesti benar. Tak. Allah Ta'ala suruh kita mengambil asbab. Wa a'iddu lahum, buatlah persiapan dengan segala kekuatan, turun lawan musuh. Walaupun kamu Islam itu ya, kita yakin dengan Islam. Kita kata Islam ni perjuangan yang betul, Allah Ta'ala akan bahagia kemenangan. Kalau tak melalui asbab, benda itu tak terhasil. Nabi tunjuk dalam peristiwa hijrah, dalam keadaan Nabi seorang Nabi. Dan Nabi ini, Nabi makna dia insan yang pilihan, insan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sudah tentu Allah Ta'ala boleh untuk bagi kepada dia segala keistimewaan. Tapi Nabi tunjuk, dia menggunakan segala asbab. Nabi bincang, Nabi rancang, Nabi susun strategi Nabi hijrah. Bukan kata bila Allah Ta'ala kata Muhammad hang boleh hijrah, Nabi pergi terus. Aku Nabi mesti Allah Ta'ala jaga. Tak, Nabi susun strategi. Kita baca sejarah macam mana Nabi keluar daripada rumah ketika tengah rembang, tengah hari rembang. Bukan saja-saja, itu strategi. Kerana masyarakat Arab ketika itu menjadi tradisi, mereka tak keluar rumah tengah rembang. Peninggalan panas, memang tradisinya tak keluar.
Maka Nabi pilih waktu itu untuk keluar di rumah Abu Bakar kerana orang tak mungkin kesan. Kerana dia perlu rehat dia. Nabi keluar dengan duduk penunggu, pakai sopan, duduk penunggu pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar pun terkejut. Tengok Nabi mai di tengah hari. Tak pernah Nabi mai di tengah hari. Hari itu dia pergi tengah hari. Strategi. Makna apa? Nabi melalui semua benda ni, mengambil asbab. Mengambil asbab. Bila nak keluar, Nabi tak boleh menuju ke Madinah. Nabi menuju ke Gua Sur. Yang tuan-tuan sendiri pun tengok dalam peta, dan tuan-tuan pun pergi arah Madinah dengan arah Gua Sur bertentang. Satu ke arah lain, satu ke arah lain. Tapi Nabi pilih menuju ke Gua Sur. Strategi. Sebab orang Mekah mungkin tertipu. Mereka dengar semua cerita kata orang Islam ni hijrah ke Madinah. Tiba-tiba Muhammad pergi arah lain. Nabi mana? Mungkin mereka akan tertipu. Strategi. Sebab Nabi bila nak pilih jalan, Nabi tak ikut jalan biasa. Ikut jalan biasa ni jumpa dengan orang yang macam-macam. Orang kenal. Dan Nabi terpaksa cari jalan yang orang tak lalu. Bila nak cari jalan yang orang tak lalu, tak tahu. Upah orang. Dan upah pula orang yang bukan Islam. Abdullah bin Uray. Semua ni strategi yang Nabi buat menunjukkan Nabi melalui sunnatullah, iaitulah untuk mencapai sesuatu kita tak dapat tidak kena mengambil sebab ataupun asbab yang disebutkan jamak kepada perkataan sebab. Ini yang pertama. Makna kita sebagai orang Islam, kita jangan kata tak kuala, tak payah buat kerja apa. Islam mestinya duduk atas. Tak. Kita nak kena ambil pengajaran daripada hijrah dan tunjuk pertama yang kita kena lalui adalah asbab. Kerja buat manusia tak dapat tidak, kita kena buat. Kita kena buat. Kerana itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam ayat yang saya bacakan tadi. Yang kedua, apabila Nabi mengambil segala asbab untuk menghasilkan kejayaan hijrah, Nabi tidak bergantung kepada asbab semata-mata, tetapi Nabi bergantung kepada musabbibul asbab, tuan punya yang menyusun sebab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi buat semua sebab tadi. Sebab yang menghasilkan kepada sesuatu kejayaan, Nabi susunlah rancangan, strategi, bekalan, kenderaan, semua tu Nabi susun. Tapi Nabi tak bergantung harap pada itu. Gantung harap Nabi hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dibuktikan bila mana Nabi berlindung dalam Gua Sur. Tuan-tuan pun semua tahu lah cerita bila berlindung, musyrikin Mekah dapat jejak. Musyrikin Mekah ni macam kita tahu, mereka hebat ilmu qiyamah. Ilmu bau tapak kaki orang ni hebat. Bukan tengok tapak kaki, bau tapak kaki. Ilmu tu tak ada arah hari ni. Nak buat kajian PhD pun tak ada arah. Cabang ilmu qiyamah. Abu Jahal paling pakar dalam ilmu tu. Dia bau tapak kaki orang. Dia tengok tapak kaki, dia bau tapak kaki siapa. Sebab tu dia dapat kesan. Walaupun Nabi dah usaha untuk buang kesan tapak kaki dengan bawa kambing di belakang, kesan hilang, bau dia ada. Sebab tu dia dapat kesan sampai depan Gua Sur. Bila sampai depan Gua, dah tengok dah Nabi dengan Abu Bakar nampak tapak kaki, nampak kaki musyrikin. Waktu itulah Nabi menunjukkan kata apa? Dia bergantung harap pada musabbibul asbab. Dia kata kepada Abu Bakar, Allah, kamu jangan risau, Allah bersama dengan kita. Ungkapan itu menunjukkan kata Nabi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi buat ada rancangan dah buat, mungkin Allah Taala lah yang akan menentukan kejayaan tersebut. Musabbibul asbab. Demikianlah ketika mana Nabi berjaya dikejar oleh Suraqah bin Malik Al-Juhshu. Suraqah bin Malik Al-Juhshu berjaya mengejar Nabi. Sampailah, jumpa dah Nabi. Waktu itu Nabi dah ikut jalan lain lah. Lari daripada orang, tapi dia pun kejar juga. Dapat. Waktu itu Nabi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah cuba, aku dah susun rancangan, buat plan, cari jalan lain, buat semua. Dia pun dah berjaya juga. Subhanallah, Allah Taala yang menentukan. Akhirnya berjaya. Lari ikut jalan ni supaya tak bertemu dengan orang. Tiba-tiba jumpa dengan satu kabilah, Quraidah Al-Aslami. Jumpa dengan kabilah yang berlakulah sedikit benda-benda yang memungkinkan pertumpahan darah.
Tapi akhirnya Nabi tukar benda itu menjadi peluang. Nabi sampaikan dakwah, akhirnya buraikan masuk Islam. Nah, kenapa? Nabi bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menyebabkan segala perkara. Buatlah benda-benda yang disuruh sebagai sunatullah, bukan duduk saja. Bila disuruh hijrah, ya Allah hijrahkanlah aku dah, susun rancangan apa semua. Lepas itu serah penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengajaran. Pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita macam tu. Kita nak sesuatu, kita nak Islam itu di atas. Nabi sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi dan tidak ada benda lain yang boleh menandingi ketinggian Islam. Tapi sebab apa Islam hari ini macam ditindas, macam lemah? Kerana orang Islam kadang-kadang tak buat benda yang menunjukkan Islam kan. Orang Islam selesa dengan berpeluk tubuh mengharapkan Islam, dah betul. Nanti dia sampai dah satu masa, maka Islam tak buat kerja. Orang Islam tak buat kerja yang melayakkan Islam dia. Ataupun buat kerja tapi tak bergantung harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usabbihul asbab. Benda ni yang kita nak kena perhati dalam cerita hijrah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara pengajaran penting bagaimana menunjukkan sikap Nabi yang sentiasa optimis dan positif dengan masa depan Islam. Nabi yakin bila dia bawa Islam tu, Nabi yakin bahawa Islam sebagai satu risalah dia sudah tentu akan duduk di tempat yang sebetul dan selainya. Keyakinan Nabi itulah yang menyebabkan Nabi tak pernah kecewa, Nabi tak pernah fed up, Nabi tak pernah putus asa dalam kerja dakwah, kerana Nabi yakin. Walaupun di awal dakwah Nabi semua kita tahu berapa keratnya ikut. Yang bantah lebih banyak dari yang ikut. Yang bantah tak dia berani. Kalau orang biasa kecewa lah, letak jawatan jadi Nabi dia tu macam apa, Rasul Melayu. Rasul Melayu nama Pakahar, dia buat pengumuman saya letak jawatan jadi Nabi. Ada pula letakkan jawatan sebab kecewa. Tapi Nabi tunjuk kata dia keyakinan, optimis, yakin tentang masa depan Islam. Allah Ta'ala tak akan menyia-nyiakan Nabi. Macam saya cerita surah Qaf tadi ni, ketika Nabi nak hijrah ni, macam kita tahu Nabi berlindung 2 tahun 3 hari lepas tu Nabi hijrah. Waktu Nabi hilang hari pertama daripada Mekah tu dah rayu rendah. Orang Mekah dah kelang kabut dari pergi mana pula dia ni. Maka dikeluarkan iklan rata tempat, barang siapa yang dapat mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar, imma hayyan wa mayyitan, sama ada hidup ataupun mati, mi'atu ibil, ganjarannya 100 ekor unta. Mekah rata tempat penuh Mekah, menyebabkan pemuda-pemuda Mekah kakak terdiam habis. 100 ekor unta ni ganjaran besar, bukan 5 ekor je. Besar ganjaran 100 ekor unta, menyebabkan mereka berlumba-lumba mencari, berusaha. Satu hari Suraqah bin Malik tengah minum ni kedai kopi lah, kita kata mudah, minum. Dan Suraqah bin Malik terkenal sebagai seorang penunggang kuda yang hebat di Mekah. Nak cari orang yang tunggang kuda yang boleh jadi kira kata jago lah zaman tu adalah Suraqah. Ada orang yang boleh lawan. Dia pun teringin nak dapat 100 ekor unta. Satu hari dia duduk, hari yang Nabi nak berhijrah tu, dia duduk di kedai. Dia sedang minum, dia sedang berborak-borak dengan rakan-rakan. Tiba-tiba datang masuk seorang, beritahu kepada dia ataupun beritahu kepada orang yang ada tempat tu, tadi aku nampak 2 orang sebiji macam Muhammad. Memang Muhammad lah aku rasa. Dia ikut jalan sekian-sekian. Kawan dia masuk. Suraqah bila dengar kawan dia kata yang lalu tadi 2 orang melalui jalan yang ke arah menuju ke arah Madinah, hati dia kata, betul, ini peluang untuk aku tinggal. Tapi mulut dia kata apa? Ya, bukan Muhammad lah, orang lain. Aku nampak lah tadi, waktu sekian-sekian dia sebut nama. Sebab kalau dia kata ya Muhammad, orang lain nampak awal, dia terlepas. Dia pun pandai. Suraqah bijak. Dia dapat peluang, dia kata tak, bukan Muhammad, aku nampak tadi orang lain. Saya tersilap. Duduk aku belajar minum ni. Dia doa dia tu lah. Dia pun keluar pelan-pelan naik kuda
menuju ke arah jalan yang ditunjukkan tadi. Dan betul, itu adalah Nabi dan juga Abu Bakar. Fortune dia dapat. Bila dah dekat, tuan baca dalam, kalau tak silap saya ada hadis dalam Bukhari cerita. Bila dah dekat dengan Nabi dan Abu Bakar, tiba-tiba tenggelam kaki kuda yang dinaiki di surau. Tenggelam dalam pasir. Tadi ni eloklah. Kira apa elemen balancing semua ya. Tiba-tiba sampai dekat tak tenggelam. Nabi sedang, tapi Nabi tak berpaling. Nabi terus jalan pelan-pelan. Dia cuba angkat kaki dia tak lepas. Bila dia angkat buat terik macam nak patah balik, kuda pun mau patah balik. Bila nak pergi tenggelam. 3 kali dia buat macam tu, dia kata ni bukan cerita main-main, dia sungguh-sungguh. Ini bukan cobaan. Ini memang nak menguji aku semua. Dan Nabi pun bila tengok keadaan tu, Nabi patah balik. Nabi jumpa Suraqah, berlaku dialog di antara Nabi dengan Suraqah. Yang akhirnya antara dia Suraqah kata tak apalah balik. Cuma hanya dengan cerita kata Allah, ngadu aku. Sudahlah aku jago muka, tiba-tiba jadi cerita. Hanya dengan cerita balik buat kata, hampirlah tu aku kembali kita baca tak apa. Tapi Nabi bagi satu janji kepada Suraqah. Optimisnya Nabi dengan Islam. Nabi kata Suraqah, hari ini aku jalan. Tapi ingat, gelang yang dipakai oleh Maharaja Parsi Kaisar hari ini, gelang itu akan menjadi milik kamu. Suraqah antara percaya tak? Tengok mana jangan cerita mengaku gelang tu Raja Parsi ini kerajaan besar nama tu. Kerajaan besar. Nanti juga ada kerajaan. Nabi baru lari daripada Mekah. Selain sepinggang tak ada kerajaan lain. Tiba-tiba boleh bagi satu jadi. Muhammad jangan main-main dah. Tak yakin. Tapi dalam tak yakin macam saya. Sebab tengok tadi depan mata terjadi dekat dia ni. Ini memang Nabi ni. Cuma mulut tak mau keluar, hati pun berbolak-balik. Nabi kata, aku jamin kepada kamu Suraqah, gelang yang dipakai oleh Kaisar hari ini, iaitu pemerintah Parsi, gelang itu akan menjadi milik. Gelang itu akan diberikan kepada kamu. Dia tanya beberapa kali, Kaisar Kisra tu kan? Raja Parsi kan? Ya, Nabi kata. Akhirnya tak apalah, dia berbalik ke Mekah dan Nabi pun turun kembali. Cerita panjang daripada tahun Hijrah, dia tak masuk Islam. Dia masuk Islam lewat. Sampailah dia duduk dengan Nabi beberapa ketika, Nabi pun wafat. Gelang tak dapat. Sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar, dia pun lupa dah cerita janji itu, lupa dah. Sampai zaman Umar Al-Khattab, bila Umar berjaya dalam peperangan Qadisiyah, membuka Parsi, Umar kata, di manakah Suraqah bin Malik ini gelang Raja Parsi yang dijanjikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Waktu itulah belum tu pun dia masuk Islam dah. Waktu itu Suraqah mengakui. Dia ingat balik cerita tentang kebenaran Nabi yang menunjukkan apa? Nabi bersikap positif dan cukup yakin bahawa perjuangan yang dia bawa ni mesti betul. Dia tak ada tolak dari dia, tak ada rasa dengan keyakinan yang kemah yang ada dalam Nabi ni menyebabkan Nabi buat kerja dan Nabi tak pernah rasa kecewa. Ini kan kita buat kerja Islam untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ummah kita. Kita nak bawa diri kita ni ke arah Islam, kita jangan sedap, kita jangan kecewa, kita jangan putus asa. Mungkin satu ketika kita ajak orang tak ikut kita. Orang tak ikut, orang kata pula, bukan dekat tak ikut, kata pula kita. Mungkin, tapi siapa yang boleh jamin? Mungkin 3-4 tahun lepas tu, 5-6 tahun lepas tu, dia akan jadi lebih hebat daripada kita. Dia pula perlu ajak kita. Mungkin kerana kita kena sikap positif terhadap Islam. Baik, itulah Nabi ketika ke Taif pun benda sama. Ketika ke Taif, tuan-tuan baca cerita Nabi dan Nabi ke Taif, Nabi diletak dengan ketiban mata berdarah habis semua. Bila malaikat datang kepada Nabi Muhammad, boleh aku nak angkat jabal Taif ni, aku empak kepada penduduk Taif. Wah, ni bukan roti bahasa. Nabi jawab tak apa. Moga-moga kalau mereka tak beriman, ada cucu mereka positif dan optimis dengan Islam. Dan itulah kita, supaya kita tak jadi orang yang terkubur, kita sahibu. Sebab ramai orang yang semangat dengan Islam, sampai satu masa dia kena kerana unsur keyakinan. Keyakinan itu amat penting, dan benda itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah.
Yang keempat, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ini, macam mana dalam setiap peringkat kehidupan Nabi, dalam setiap langkah dakwah Nabi, antara perkara yang Nabi amat titik beratkan adalah persoalan teman, kawan, sahabat. Nabi tak buat raja seorang-seorang. Nabi buat raja dalam bentuk jamaah dan bentuk kumpulan. Walaupun Nabi, dia sudah tentu ada kekuatan sebagai Nabi, tapi Nabi tak buat raja seorang. Semua kita tengok daripada mula zaman Mekah, Nabi mula mencari sahabat yang mendampingi dia. Bila Nabi dalam keadaan sedih, Khadijah dan juga Abu Talib mati, Nabi nak bawa diri, bukan nak bawa diri, Nabi nak cuba mencari jaringan baru ke arah Taif. Nabi bukan pergi seorang-seorang, Nabi cari teman, dan Nabi pilih Zaid bin Harithah untuk jadi teman. Nabi pilih kawan. Bila Nabi nak pergi buat perjanjian dengan siapa-siapa ataupun dakwah-dakwah, Nabi ajak kawan. Demikian dalam peristiwa hijrah. Nabi bukan pergi seorang-seorang, Nabi arwahkan sahabat Nabi dulu, tapi Nabi suruh Abu Bakar tunggu, kamu akan bersama. Sehinggalah Nabi pergi waktu tengah hari Abu Bakar tu, Abu Bakar spontan. Bila Nabi kata kepada Abu Bakar, Allah Ta'ala dah izinkan kita untuk berhijrah, satu patah dah keluar daripada Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah, aku akan teman kamu ya Rasulullah. Dan Nabi isyarat ya. Nabi titik beratkan persoalan teman. Hatta ketika Nabi nak pergi berunding dengan jin, Nabi bukan pergi seorang-seorang, Nabi bawa teman Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan semua perjalanan rentetan dakwah Nabi ini, antara benda yang amat Nabi titik beratkan persoalan teman dan sahabat. Menunjukkan kata dalam kerja Islam, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena saling sokong menyokong. Kita kena ada kawan, kita kena ada kumpulan, kita kena ada jamaah. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang, kerana seorang-seorang dia tak akan mendatangkan hasil yang sewajarnya. Ada orang yang dia rasa tak apalah, biar saja. Boleh. Dia kena buat kerja dalam bentuk sokongan daripada sahabat, daripada teman, daripada kawan. Sebab itu rakan-rakan yang mendampingi Nabi cukup ramai, yang digelar sebagai as-sahabah. Ada sahabat yang dekat, ada sahabat lah. Mereka ni sentiasa mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, antara pengajaran hijrah, saya sebut secara poin-poin dia sahaja untuk kita memudahkan bagi kita ingat pengajaran ini, kita ambil sebagai panduan. Yang kelima, peristiwa hijrah memberi satu penjelasan yang jelas, satu bukti bagaimana Nabi adalah ketua yang betul-betul. Nabi hidup seperti mana rakyat. Ini sifat pemerintah yang ada pada Nabi. Nabi menjiwai rakyat. Ketika rakyat susah, Nabi susah. Ketika rakyat senang, Nabi turut senang. Ketika rakyat bersedih, Nabi bersedih. Ketika rakyat ditekan, Nabi ditekan. Waktu sebab itu dalam hijrah, Nabi tak pilih. Dia Nabi, bolehlah dia pilih, ya Allah, bagilah aku hijrah macam Isra Mi'raj. Naik hijrah sampai tu, boleh, boleh. Tapi di mana nilai perlu? Di mana nilai kepimpinan? Maka Nabi hijrah mengikut macam mana sahabat yang begitu payah nak hijrah, macam itulah Nabi. Terpaksa tinggalkan harta benda, keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, rahsia, menghadapi berbagai kesulitan dan kesukaran. Demikian Nabi. Rakyat sama, Nabi sama. Inilah jiwa pemerintah yang ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Quran kata apa? Qudwah, uswatun hasanah. Kata dalam bahasa dia kata qudwah. Sebab Nabi itu, kalau Nabi naik buruk, sahabat jalan kaki, mana qudwah? Di mana qudwah? Isra' Mi'raj lain. Cerita itu khusus untuk Nabi. Adapun hijrah kepada semua orang. Isra' Mi'raj hanya Nabi, maka Nabi naik buruk. Tapi kalau hijrah kalau Nabi naik buruk juga, sahabat-sahabat lain jalan kaki. Di mana nilai kepimpinan? Sebab itu orang disebut konsep kepimpinan melalui teladan Nabi tunjuk. Dan kepimpinan ini dia memberikan pengaruh yang cukup besar kepada rakyat. Imam At-Tabari rahimahullah, seorang ulama sejarah, dalam tafsir dalam kitab Tarikh At-Tabari menyatakan tentang kuasa kepimpinan.
Dia kata ketika zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, zaman Bani Umayyah, habis Nabi Khalifah yang keempat, naik Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, lepas itu naik anak dia Yazid dan disusuli dengan keturunan dia. Sampai pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Kata Imam Al-Tabari, Al-Walid bin Abdul Malik ni, dia hobi dan tumpuan utama dia yang diberi ketika pemerintahan dia adalah pembangunan. Dia pentingkan pembangunan. Kesan daripada pemimpin yang suka kepada konsep pembangunan, rakyat terbanyak sembang tajuk pembangunan. Ini nak cerita yang apa? Kepimpinan memainkan peranan pengaruh kepada rakyat. Bila dia fokuskan kepada pembangunan, rakyat yang terbanyak dia cakap pembangunan, cerita bangunan lunak nak bagi, bangunan disiap nak bagi, hati macam mana, tajuk tu saja tengok. Habis zaman Al-Walid bin Abdul Malik diganti oleh adik dia Sulaiman bin Abdul Malik. Bila zaman Sulaiman ni dia berbeza dengan abang dia. Abang dia minat pembangunan, itu dasar pemerintahan. Sulaiman dia minat hiburan, dia minat nikah. Saya catat dalam sejarah dia nikah rumah, nikah cerai, atu minat. Maka apabila pemimpin minat macam tu, rakyat terbanyak tajuk tu. Nikah apa? Bila nak nikah? Nikah dah jemuh, tajuk tu. Sebab pemimpin minat. Ini kata Imam Tabari, bukan saya kata, saya cuma menampakkan. Habis zaman Sulaiman dia pun lagi diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Kita semua tahu sejarah hidup Umar, 2 tahun kemudian. Umar bin Abdul Aziz dia tak minat hiburan-hiburan, dia tak minat pembangunan fizikal, tapi yang dia minat adalah tentang pembangunan rohani. Dia minat tentang nak bawa rakyat dia menuju ke akhirat. Maka apabila pemimpin jadi macam tu, rakyat ni sembang tajuk apa? Tajuk sembahyang, tajuk puasa, tajuk baca Quran, tajuk tu. Tak sembang tajuk lain kerana kuasa. Itulah yang nak ditunjukkan oleh Nabi. Itu kata Imam Tabari, dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa hijrah. Kerana dia sebagai qudwah, dia sebagai tokoh yang nak diikut. Maka dia hidup bersama dengan sahabat. Ketika sahabat dia jerit payah, nak terpaksa hijrah, nak kena tinggal anak isteri dulu, nak kena tinggal harta benda, nak kena rahsia-rahsia, semua keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, melainkan Umar Al-Khattab saja. Nabi pun berani yang sama. Nabi keluar sembunyi-sembunyi, Nabi tak istihad. Itu yang kita sebut tadi, Nabi pergi berlindung dulu, lepas itu ikut jalan. Menunjukkan kata apa? Nabi adalah qudwah yang diikuti, dan itulah tokoh kepimpinan. Yang keenam, pengajaran yang boleh kita sebut daripada cerita hijrah, jiwa yang ada dalam Nabi ini, jiwa Nabi ini adalah jiwa dakwah. Dakwah yang mengalir daripada tubuh Nabi ini, dakwah yang ada denyut dakwah, da'i, teringin untuk menarik orang, teringin untuk menarik orang sebanyak mungkin ikutnya. Waktu Nabi sentiasa melihat ada peluang, Nabi sampaikan. Saya sebut tadi Buraidah Aslami, Nabi bertemu dalam cerita hijrah. Bila bertemu, berlakulah sedikit benda yang memungkinkan terjadi perang. Tapi Nabi tengok itu satu peluang. Akhirnya Nabi sampaikan dakwah. Buraidah bersama dengan kaum yang masuk Islam. Buraidah Aslami masuk Islam. Makna apa? Dalam keadaan apa pun, Nabi bila ada peluang, Nabi sampaikan dakwah. Kerana dakwah ini Nabi. Dari makna jiwa dari itu dah tersemak dalam diri Nabi SAW. Demikian kita. Demikian kita. Kena ada jiwa yang sentiasa merasa apabila kita nak Islam, kita nak juga orang lain kepada Islam. Bukan Islam itu hak kita. Islam itu bukan eksklusif untuk kita saja, tapi dia adalah untuk semua yang kita kena berusaha untuk tarik orang mengikut Islam. Umar bin Abdul Aziz, saya sebut nama dia tadi. Bila dia nak jadi khalifah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik, dasar pertama yang dia buat adalah dasar percukaian. Apa dasar percukaiannya? Dia buat satu dasar baru. Apabila seorang yang masuk Islam, asalnya bukan Islam, masuk Islam, orang itu tidak perlu membayar kharaj, cukai tanah. Adalah sistem cukai yang lebih dikit. Dalam Islam itu dinamakan kharaj. Bagi orang yang bukan Islam, dia kena bayar cukai. Tapi bila dia masuk Islam, dalam pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, masuk Islam ke tak masuk Islam ke, cukai kena bayar. Dan bila masuk Islam, tambah lagi, zakat kena bayar.
Umar bin Abdul Aziz bila naik jadi khalifah, dasar pemerintahan antara benda terawal yang dia pindah adalah orang yang masuk Islam tak perlulah bayar cukai kerana dia perlu bayar zakat. Dia perlu bayar zakat sebab dia masuk Islam. Beberapa orang-orang yang duduk dalam kabinet dia kata ini telah mengurangkan sumber pendapatan negara. Bantah, sebab cadangan ini sudah tentu akan mengurangkan sumber pendapatan negara. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Yang orang dalam jiwa dia ini ada jiwa da'i. Dia kata inna Muhammad qad bu'itha da'iyan wa laysa bu'itha jahiyan. Sesungguhnya Muhammad itu diutuskan sebagai orang yang mengajar, da'i, bukanlah jahiyan, bukanlah pendidik juga. Kalaulah dengan dasar yang aku buat ni mengurangkan kantung negara tapi membanyakkan orang yang dekat dengan Islam, okey, aku pilih hak kedua, membanyakkan orang yang dekat dengan Islam. Bukan kata sistem cukai semua tak betul lah. Tak ada kena mengenal yang banyak mana. Cuma nak sebut kata bagaimana Umar bin Abdul Aziz dalam diri dia ada darah yang namanya darah takwa. Dia kata kalau orang yang kalau dengan benda yang aku buat ni boleh menarik orang banyak masuk Islam, itu lebih baik daripada membanyakkan kantung negara dengan hasil cukai. Tak apalah, carilah boleh. Dan ternyata apa yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz membanyakkan orang masuk Islam dan membanyakkan harta negara sehingga kan tak ada orang miskin. Walaupun dasar cukai dia kata mengurangkan, tapi sampai tak ada orang miskin, makna dia apa? Barakah Allah Ta'ala bagi itu boleh. Dan barakah itu bukan pada cukai itu saja. Adalah sumber-sumber yang menyebabkan dunia jadi makmur ketika zaman. Ini hasil apabila dalam diri manusia ada jiwa damai. Dan jiwa dia kita nak kena sentiasa. Dalam diri kita ada peluang. Jangan kita rasa Islam ni kita saja. Kita rasa tak kuat lah, aku Islam dah, anak keluarga aku semua Islam dah. Dan Islam ni hak kita dan hak semua. Yang tujuan kita nak tarik orang dekat dengan Islam. Jangan dengan sebab kita dah Islam, orang lain akan lari daripada Islam. Kita rasa tak ada masalah. Yang itu sebenarnya lebih bermasalah kepada kita. Yang ketujuh, antara pengajaran hijrah, insan yang terlibat secara direct dengan Nabi dalam hijrah adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang tak boleh dinafikan ketokohan, kehebatan dan berbagai-bagai perkara-perkara hebat yang ada pada Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antara Abu Bakar ini tunjuk satu sikap bagaimana dia fokus hidup dia mencari redha Allah. Dia tidak melihat kepada keadaan. Dia bukan melihat situasi yang macam mana baru boleh buat kerja, kami tidak. Dia tidak mementingkan situasi, tapi dia mementingkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dapati Abu Bakar tidak pernah memberi alasan kepada Nabi apabila Nabi minta buat kerja untuk Islam. Maka tak beri alasan. Hijrah tak ada langsung alasan Abu Bakar, sebaliknya dia sebabnya memberi alasan kepada Nabi. Dan cuba menyusun itu menunjukkan kata dia ni seorang yang hidupnya pada tujuannya hanya mencapai Allah Ta'ala, mencapai redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kira situasi. Ada orang dia tengok situasi, keadaan yang macam ni boleh kata Abu Bakar tak jadi orang yang macam ni, tapi dia jadi orang yang bersedia beramal bagi mencapai keredaan. Bahkan dia tak dalam peristiwa hijrah, dia tak menantikan sebarang arahan ataupun permintaan Nabi. Bahkan dia faham daripada bahasa-bahasa isyarat Nabi. Bila Nabi itu arahkan sahabat-sahabat hijrah sikit. Abu Bakar tahu lah, kata Nabi itu satu masa dia akan hijrah. Maka Abu Bakar buat persiapan, dibeli unta apa semua. Dia tak dapat arahan daripada Nabi, tapi dia faham daripada bahasa-bahasa isyarat Nabi. Ini yang kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila dia jalan dengan Nabi, satu ketika dia duduk depan, satu ketika dia duduk belakang. Nabi bukan suruh dia tu, tapi dia faham. Dia sayang kepada Nabi dan dia faham daripada bahasa-bahasa isyarat Nabi. Abu Bakar adalah orang yang paling sayang dengan Nabi dan cinta dengan Nabi. Sebab tu bila Nabi kata manusia ni ada 3 benda dalam diri dia, confirm orang tu akan dapat halawatul iman, akan dapat kemanisan iman. Cinta Allah dan Rasul lebih daripada orang lain. Ciri yang pertama ni ada pada Abu Bakar. Susah nak ada pada orang. Dia sayang Allah dan Rasul lebih daripada orang lain.
Sehingga kan dalam banyak kali bila Nabi minta sumbangan untuk Islam, Abu Bakar derma seluruh harta. Dan bila Nabi tanya kepada dia, ada apa lagi tinggal kepada kamu? Dia jawab, Allah wa Rasuluh. Jawapan tu tak mungkin keluar daripada mulut siapa apa. Apatah lagi dari mulut yang bercakap. Cakap dia pandai. Nak kata saya pun tak wani dan jawab Allah wa Rasuluh. Tak wani buat pasal bagi semua kepada Allah wa Rasuluh boleh jalan kaki balik malam. Tapi Abu Bakar boleh. Sudah tentu ketubuhan iman yang luar biasa. Luar biasa. Umar, saya cerita dah dulu mungkin. Umar dalam peristiwa Tabuk, bila Nabi lancarkan derma jihad Tabuk di tahun yang kering kontak, duit kantung Madinah kering, nak pergi perang Tabuk tu, maka Nabi terpaksa minta daripada sahabat, siapa nak infak? Umar kata, ni peluang pun aku nak boleh potong Abu Bakar sekali. Nak terai tengok dia saja duk awal-awal kali ni aku nak awal. Maka dia pergi ke rumah Nabi dan tengok-tengok dia sampai awal. Dia sampai awal. Abu Bakar tanya Nabi, tak ada lagi. Dia bagi separuh harta dia. Umar bagi separuh harta. Dia pun berkata, hari ini aku boleh potong. Aku boleh potong Abu Bakar sebab hari ini dia paling awal. Duk sat Abu Bakar sampai. Bila Abu Bakar sampai, Nabi pun tanya berapa banyak nak bagi, wahai Abu Bakar. Aku bagi semua. Umar kata, kalau macam ni lawat bagi kau, kata. Dia terlewatnya tapi bagi semua, kata. Waktu tu yang Nabi tanya dia kepada Abu Bakar, apa yang tinggal? Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasul. Jawapan yang tak mungkin. Kalau kita nak jawab Allah wa Rasuluh boleh, tapi ketat. Nak sebut Allah pun ketat. Tapi Nabi Abu Bakar boleh. Adalah luar biasa. Luar biasa semua tahap keimanan yang ada pada Abu Bakar. Dan ditunjukkan, diterjemahkan lagi dalam peristiwa hijrah. Kita mungkin tak boleh nak jadi sahabat Abu Bakar, tetapi sekurang-kurangnya ada tempes-tempes keteguhan iman, kebenaran iman yang ada pada Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang digelarkan oleh Nabi. Gelaran tu ingat As-Siddiq tu Nabi bagi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Cerita yang disebut oleh, saya baca dalam kitab, bukan Sibai, dalam kitab lain, disebut macam mana ketika Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tak sempat jumpa Abu Bakar lagi. Nabi cerita kat orang lain dulu. Orang semua tak percaya. Musyrikin Mekah tak percaya. Musyrikin Mekah tolong pergi tanya Abu Bakar. Abu Bakar, kawan dah balik cerita berapa ubah? Cerita apa? Abu Bakar tanya, cerita apa? Aku tak nak baca sebab apa yang ni. Lu cerita kata pergi jalan mana ala balik. Hantarkan jaya awak. Muhammad yang cerita kan? Ya Muhammad. Kalau Muhammad lebih daripada tu pun aku percaya. Mereka yang bercerita dekat di langit tu, dia pergi New York pun percaya. Waktu tu Nabi bagi gelaran kepada dia, As-Siddiq yang benar dari sudut keimanan dia, dan dia lebih ditunjukkan dalam peristiwa hijrah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya di antara pengajaran hijrah, macam mana Abu Bakar menggunakan seluruh ahli keluarga Abu Bakar. Dia guna anak dia, perempuan, lelaki, dia guna semua. Guna untuk apa? Sumbangan kepada Islam. Di sinilah kita dapati macam mana setiap pihak, setiap golongan, dia kena ada sumbangan terhadap perkembangan Islam. Semua golongan, lelaki, wanita, tua, muda, kanak-kanak, orang kaya, orang miskin, orang kenamaan, orang tak ada nama, semua kena ada sumbangan kepada Islam. Dan diterjemahkan benda ini dalam peristiwa hijrah. Hijrah ni satu peristiwa yang nak pertahan Islam dan nak kembang Islam. Sebab bila Nabi tak hijrah, akan berlaku Islam tak kembang. Islam di mana? Islam di Mekah ni tekan. Nabi kena nak kembang Islam, dan Nabi sambil tu nak tahan Islam. Dalam peristiwa ni lah, semua pihak memberi sumbangan. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling setia. Dia ni umur 50. 50 ni tak ada pertumbuhan pemuda, terima orang. 50 ni usia lebih muda. Tak ada badan beliau tak ada terima orang 50 ni. Mana dia bukan muda lah, walaupun bukan tua.
Jadi kata 50 tu, dia bukan mudah. 50 dia bukan mudah. Dia memberi sumbangan. Abu Bakar orang kaya, dia bagi sumbangan, sumbangan duit, sumbangan harta, sumbangan benda semua. Bahkan dalam riwayat kita 5,000 dirham. Banyak dalam peristiwa hijrah. Siapa lagi terlibat? Anak dia, Abdullah bin Abu Bakar. Anak dia, anak lelaki dia, yang usia tak sampai 20 ataupun awal 20-an, muda lagi, tapi bagi sumbangan. Apa sumbangan Abdullah? Sumbangan dia apa? Dia hanya jadi spy Nabi. Nabi pergi berlindung di Gua Sur. Tugas dia ni dapatkan maklumat di Mekah. Malam dia akan pergi ronda Mekah. Apa yang orang cerita? Sebab Nabi dah tak tahu dah. Dia dengar sana orang bercerita. Pagi dia ronda Mekah pagi sampai petang. Elok menjelang malam dia pergi ke Gua Sur, sampaikan laporan kepada Nabi yang berlaku di Mekah. Spy Nabi 3 hari saja. Sumbangan dia bukan bagi dalam bentuk RM2, tapi sumbangan cara tu. Dia mewakili golongan budak. Alhamdulillah dia Bakar. Siapa lagi terlibat? Asma, perempuan, anak Abu Bakar. Dia yang buat persiapan. Ketika Nabi nak berhijrah ni, dia buat persiapan, bekaikan makanan. Sehingga kan bila dia nak ikat kantung makanan tu tali tak ada, tarik tali pinggang dah. Dia pakai baju yang ada tali pinggang, tarik putih tu ikat. Dalam sejarah disebut dia dipanggil Zulfa, orang yang tali pinggangnya, mana daripada tali tu dia ambil ikat kantung yang mengisi makanan. Bukan dekat tu, bahkan ketika Nabi 3 hari duduk di Gua Sur, dia yang pergi hantar makanan. Dia pergi hantar di Gua Sur, dia orang perempuan, ragat. Di topi tu tengok tinggi, ragat tak. Ragat tak apa lagi, dia mengandung 7 bulan. Sumbangan cukup besar, mewakili golongan perempuan. Asma binti Abu Bakar. Siapa lagi yang terlibat dalam peristiwa hijrah? Amir bin Fuhairah. Siapa dia Amir bin Fuhairah ni? Hamba Abu Bakar. Hamba ni makna tak ada nama, tak ada pangkat. Hamba tak dapat pangkat-pangkat. Hamba, dia harta diri dia pun tak ada. Orang yang biasa, tapi dia terlibat. Apa tugas dia? Bawa kambing. Untuk apa? Menghilangkan kesan tapak kaki yang kita kata tadi. Nabi jalan dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah tugasnya untuk belakang sikit, bawa kambing. Menghilangkan. Walaupun dia mendapat kesan, tapi sekurang-kurang itu usaha asbab. Sebelum hilangkan kesan tak pakai kita usaha. Buat dah. Siapa yang ditugaskan? Amir. Dia tak ada nama. Dia bukan orang yang berpangkat, bahkan dia adalah hamba kepada Abu Bakar. Tapi dia menyumbang semata-mata pertahanan Islam. Menunjukkan kepada kita golongan yang biasa-biasa berhail tetap kena beri sumbangan terhadap perkembangan Islam. Kalau tak boleh dengan orang ini, dia kena baca sekali. Tenaga, ilmu, masa, sumbangan idea, semua itu adalah sumbangan terhadap perkembangan Islam. Hatta Nabi ketika nak berhijrah, Nabi minta, Nabi ubah seorang yang bukan Islam, nama dia Abdullah bin Quraisy, untuk tunjuk jalan. Kerana Nabi yakin dia orang yang bukan Islam yang tak pecah ke mana. Dia adalah orang yang tak ada kepentingan. Dia cuma nak buat laksana tugas, nak tunjuk jalan dan bayar upah kepada dia. Dia bukan Islam, tapi dia tetap ada sumbangan dalam misi Islam. Nak tunjuk kata apa? Secara ringkas dia, semua pihak. Jantina tak kira, usia umur, kedudukan, pangkat, tak tolak tepi. Semua bila kita kata Islam, kita kena ada sumbangan terhadap Islam. Dengan apa cara sekalipun. Maka soalan yang kita kena tanya dalam diri kita, apa yang telah kita berikan kepada Islam. Bukan kita tanya apa yang Islam berikan kepada kita. Islam berikan kepada kita banyak benda. Kenikmatan Islam ni yang akan kita dapat natijah ya, akhirat kelak. Tetapi sumbangan kita terhadap Islam itu apa? Berbanggakah kita dengan sumbangan kita terhadap Islam? Atau bila kita cek balik, tak ada apa lagi, tak ada apa lagi itu nak kena. Ini tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian beberapa ibarah yang boleh saya ringkaskan untuk berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Yang kesimpulan yang kita nak buat, hijrah ini adalah berpindah daripada perkara yang baik kepada yang lebih baik, dan daripada perkara yang kurang baik kepada yang baik, dan perkara buruk kepada yang baik. Kalau hijrah daripada baik pergi kepada buruk, kita nama hijrah. Sekalipun kita boleh lakukanlah, jom kita berhijrah, tapi daripada benda baik kepada buruk, dia tak nama hijrah.
dalam bahasa nama hijrah lah, tapi penggunaan dia adalah penggunaan yang salah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lebih penting daripada itu, dia membuktikan bagaimana hijrah ni adalah menunjukkan kata Islam adalah agama yang menyentuh semua benda. Islam ni agama yang menyentuh semua benda. Itu yang kita kata Islam adalah ad-din, dan ad-din adalah nizamul hayat. Kalau kita terjemah agama ni bahasa Sanskrit yang menunjukkan kata hubungan di antara manusia dengan Allah Ta'ala dalam bentuk ibadat. Tapi Islam dia bukan takat tu. Islam dia adalah din. Inna dina indallahi Islam. Dan din itu adalah manhajul hayat, sistem kehidupan. Maka Islam ni dia bermula daripada kita buka mata sampai pejam mata. Kita bincang tajuk apa? Ekonomi, Islam. Kita bincang tajuk pendidikan, Islam. Kita bincang tajuk sosial, Islam. Tajuk budaya, tajuk politik, tajuk apa pun, semua Islam. Sebab tu hijrah ni, kalau nak hijrah ya, Islam ni sekadar cerita tentang ibadah saja. Nabi duduk di Mekah, Nabi boleh sembahyang, Nabi boleh puasa, dan bahkan Nabi boleh buat haji. Dia kata kena Mekah. Tapi kerana Islam itu merangkumi semua, sosialnya, budayanya, pembentukan masyarakatnya, pentakdirannya, politiknya, ekonominya, maka Nabi kena cari satu tapak yang boleh buat semua benda. Dan tapak itu tidak ada dan tidak bukan. Sudah itulah Madinah. Maka itu juga hijrah kerana Islam adalah agama yang kita ada sebut syumul. Syumul itu apa? Merangkumi semua. Mudah faham, selit mata, sampai pinjam mata. Kita sentiasa berada dalam keadaan Islam. Dan nak praktik semua tu, dia tak boleh dibuka. Di Mekah boleh sembahyang, tapi sembahyang sendiri. Kata Jumaat tak boleh. Di Mekah boleh puasa, tapi syiar Islam tak boleh ditunjukkan. Di Mekah boleh jual beli, tapi sistem ekonomi Islam tak boleh laksana. Kerana pemerintah Mekah zaman itu adalah Quraisy. Maka tak dapat tidak, Nabi nak kena cari tapak baru. Lepas itu diarahkan Nabi untuk berhijrah. Dan sampai satu masa, Nabi dibenarkan balik Madinah, membebaskan Madinah daripada cengkaman jahiliyah, dan akhirnya Islam tersebar. Inilah di antara kenikmatan hijrah, yang kalaulah tak berlaku hijrah, kalau tak berlaku hijrah tu, kita mungkin tak jadi macam ini. Dia bermula daripada peristiwa hijrah, membawa kepada kita tentang perkembangan Islam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, moga-moga sinar 1435 yang akan muncul ini, Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan kita bersedia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Moga-moga tahun baru yang akan menyusul ini juga memberikan satu sinar Islam akan kembali berada di tempat yang selayaknya dengan kerja buat dan sumbangan yang kita semua insya-Allah memberi sekadar mana yang kita boleh. Allah Ta'ala tak tanya berjaya atau tidak, tetapi Allah Ta'ala tanya kepada kita dah beri ke atau tidak sumbangan terhadap perkembangan Islam. Itulah yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Sebab sedikit tentang cerita hijrah yang mungkin saya yakin dan percaya sebahagian besar yang saya sebut malam ini tuan-tuan tahulah. Tapi sekadar pengulangan semula untuk mengecas bateri kita. Cas bateri je. Tambah minggu ni dia kena mengaji kuliah apa semua. Kita ceramah sekali-sekala ni sebagai cas bateri semangat kita supaya kita berada di landasan yang tepat untuk menegakkan kalimatullah yang mulia di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan ummah seluruhnya insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak yang berkuasa, terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Mohon maaf pada segala kesilapan, ketaksiran, kekurangan dan sebagainya. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kalimat saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal ladzina إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.